Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan? Berjumpa lagi kita pada siri seterusnya, siri kongsi sini. Dan alhamdulillah kita telah pun selesai mengharungi separuh bulan Ramadan. Hampir 15 hari kita telah berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan daripada hari pertama kita berpuasa sehinggalah ke saat ini kita berpuasa, kalaulah kita diberikan rating antara 1 hingga 10 untuk diri kita sendiri, kadar kesempurnaan kita berpuasa, berapakah nilai yang tuan-tuan rasa layak untuk diberi kepada diri sendiri? Antara 1 hingga 10. Inilah bentuk muhasabah yang kita boleh sama-sama ambil dalam sepanjang 2 minggu lebih kita berpuasa ini. Kita nak review balik, kita nak tengok balik macam mana diri kita, macam mana prestasi diri kita dalam berpuasa. Apakah sepanjang kita berpuasa selama 2 minggu lebih ini betul-betul menepati syarak, ataupun hanya sekadar kita dapatkan lapar dan juga dahaga, ataupun macam mana? Tepuk dada, tanya diri kita sendiri. Tak perlu kita tengok orang lain, kita muhasabah kita sendiri. Macam mana puasa kita sepanjang dari hari pertama sampailah ke hari ini. Dan perkara yang ingin saya kongsikan dalam pertemuan kita pada hari ini sebenarnya satu benda yang bila saya cek balik, rupanya perkara-perkara ini sebenarnya dia banyak menyentuh kepada diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang asalnya untuk peringatan diri saya sendiri, mudah-mudahan kita dapat praktikkan, kita dapat laksanakan kepada setiap diri kita yang mendengar pada CD kongsi sini hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dah 2 minggu kita berpuasa, kita muhasabah balik. Tadi kita dah nilai balik berapa rating yang kita nak berikan pada diri kita. Okey kot, tak okey kita puasa. Rupanya sepanjang kita puasa ni, kita boleh tengok baik diri kita, baik orang lain. Kita mungkin boleh dapat rasakan sebenarnya, ya Allah Tuhanku, aku puasa ni sebenarnya apa yang aku dapat dah? Aku puasa dah, aku bersahur dah, aku berbuka dah, aku buat tarawih dah, aku bertadarus, kita solat jemaah. Tapi rupanya kita akan rasa, ya Allah, apa outcome yang kita dapat? Betul-betul berbalik ataupun kita rugi berpuasa? Dan perkara yang ingin saya sentuh pada hari ini ialah ada 4 golongan orang yang berpuasa tapi sebenarnya dia rugi. Orang berpuasa, puasa tapi dia rugi sebenarnya, dalam keadaan yang sangat rugi. Nabi SAW sebut dalam banyak hadis tentang fadilat puasa. Kita pun nak maklum, Nabi banyak sebut tentang kelebihan orang puasa, pahala yang sangat besar yang dijanjikan kepada orang puasa. Itu semua kita dah maklum dah, dan kita pun dah hafal. Tapi kita kurang sentuh tentang orang yang puasa tapi dia rugi. Dan apa benda yang dia buat sampai dia rugi, kita akan bincangkan secara ringkas pada pertemuan kita hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, 4 benda ni mungkin kita tak perasan, kita biasa buat. Kita pun selalu terbuat. Bukan kita sengaja buat, kita terbuat. Tapi benda ni dia boleh memberi kesan kepada puasa kita. Apa dia tuan-tuan? Apa dia 4 perkara, 4 golongan mereka puasa tapi sebenarnya mereka rugi. Orang puasa tapi dia rugi. Dia dalam keadaan loss, orang kata. Dia loss, iaitu dia rugi. Apa yang pertama? Yang pertama sekali, orang yang berpuasa, dalam puasa. Orang yang bersahur tapi rupanya dia tidak buat solat sunat 2 rakaat. Allahu Akbar. Bila saya nak sentuh tajuk poin pertama ni, kembali balik kepada diri saya. Mereka bersahur tapi dia terlupa nak solat. Kita sangka baiklah, kita mungkin terlupa nak spend masa untuk kita buat solat sunat 2 rakaat. Kenapa tuan-tuan? Kenapa kenapa orang yang dia terlupa nak solat 2 rakaat waktu sahur ni rugi? Kenapa? Kerana sebenarnya waktu itulah waktu perdana orang panggil. Waktu perdana di mana waktu itu Allah memperkenankan doa para hamba-Nya. Waktu pada sepertiga malam terakhir. Seperti mana hadis yang Nabi SAW sabdakan mafhumnya, Allah SWT turun pada sepertiga malam setiap malam dan dia menyeru, wahai hamba-Ku. Dia kata apa? Siapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepada Aku, niscaya Aku perkenankan. Dan siapa yang minta ampun kepada-Ku, niscaya Aku ampunkan.
Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam, sepertiga malam terakhir. Dia menyeru kepada hamba dia. Dia bagi peluang, wahai hamba-Ku, siapa nak berdoa pada aku, berdoalah pada waktu ini. Nescaya aku kabulkan. Kita bangun dah untuk sahur, tapi kita, Allahu Akbar, kita terlupa nak solat 2 rakaat. Rugilah sebab peluang dah terbentang luas, kita terlupa nak buat solat 2 rakaat. Jadi macam mana kita nak sempat solat 2 rakaat kalau kita bangun sahur pun dah hujung-hujung kan? Kita bangun pun dah waktu imsak. Lagi 10 minit sebelum azan subuh. Memang confirm lah kita tak sempat nak solat sunat 2 rakaat. Jadi macam mana cara kita? Kita bangun awal sikit. Kita adjust masa kita susun masa kita bangun awal sikit dalam paling-paling dalam 40 minit sebelum sahur. Kita peruntukkan 15 minit untuk kita solat sunat 2 rakaat. Apa-apa pun. Solat taubat, solat hajat, solat tahajud. Kemudian kita bersahur. Jadi begitulah tuan-tuan, macam mana kita nak manfaatkan masa yang ada untuk sahur ni. Kita sempatkan masa kita sempatkan diri kita ni untuk kita solat 2 rakaat. Kita minta apa-apa saja yang kita nak daripada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi orang yang sahur tapi dia tidak solat sunat 2 rakaat. Yang kedua, orang yang langsung tak bangun sahur. Allahu Akbar. Ini kerugian yang kedua. Sepanjang 2 minggu kita puasa ni tuan-tuan, ada tak satu hari ataupun hari-hari yang tuan termiss sahur? Yang tak miss sepanjang 2 minggu lebih ni, alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Yang termiss, tapi tuan-tuan, kita ada masa lagi dan 2 minggu baki terakhir ni, kita perkuatkan balik diri kita. Kita jangan miss untuk sahur ni. Kenapa? Kerana sahur ni ada barakah. Nabi SAW sebut dalam hadisnya, tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kamu kerana semuanya pada sahur tu ada berkat. Apa dia berkat tuan-tuan? Berkat ni ulama sebut ziyaratun nafi wal khair. Bertambah-tambahnya keberkatan dan juga kebaikan. Boleh jadi sahur, makanan sahur kita makan tu dia memberi khasiat yang baik pada diri kita. Boleh jadi makan yang kita ambil sikit tu dia memberi kesan yang sangat bagus kepada fizikal kita, kepada tenaga kita sehari-harian. Berkat ni macam-macam, dia skop yang sangat besar. Kita tak boleh nak khususkan. Macam-macam faedah. Tapi kalau kita terlupa nak sahur, macam mana kita nak dapatkan keberkatan ni? Jadi tuan-tuan, orang yang puasa tapi dalam keadaan rugi, dia termiss. Saya sebenarnya tak semua orang sengaja nak miss. Paling-paling semuanya dia terlepas. Mungkin faktor terlepas penat. Mungkin malam sebelum tu termelantak buka puasa banyak kan. Dah makan buka puasa makan banyak dah. Lepas tu lepas tarawih bantai morih pula. Lepas tu lepas morih ujung-ujung sikit dia belasah pula panggil supper kan, minum malam. Memanglah bangun pagi berpayah. Jadi kita adjust masa kita balik supaya kita nak kerjakan keberkatan bersahur. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, apa dia orang puasa tapi dia rugi? Allahu Akbar. Ini yang saya rasa poin yang sebenarnya sangat-sangat besar lah pada kita. Mereka yang melazimi, mereka yang melakukan maksiat sepanjang bulan Ramadan, ini rugi tuan-tuan. Tak perlu tengok orang, tengok diri kita sendiri. Apa yang nak kita buat? Apa yang nak kita buat sepanjang bulan Ramadan ni? Ada orang dia alhamdulillah dia istiqamah, dapat tadarus, habiskan 1 juzuk 1 hari, setengah juzuk 1 hari, dia bertadarus, memperbaiki bacaan Al-Quran. Tapi ada juga setengah orang dia puasa, dia tahan lapar, tahan dahaga. Waktu sahur, waktu buka puasa dia buka puasa. Tapi rupanya sepanjang hari dia berpuasa tu dia tak isi masa dia dengan benda-benda yang sepatutnya. Dia boleh jadi dia tengok TV, dia menghabiskan siri-siri episod macam-macam cerita kan waktu ni. Macam-macam akses. Kita ada online streaming macam-macam cerita dia nak khatamkan. Orang lain khatam Al-Quran, dia khatam episod cerita drama-drama. Itu satu sudutnya dia mengurangkan pahala puasa. Yang kedua dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga matanya, tidak menjaga akalnya, tidak menjaga hati dia. Fikir macam-macam. Dia seolah dia tidak merasakan bahawa bulan itu adalah bulan puasa. Bukan semata-mata kena jaga lapar dan juga dahaga, tapi rupanya kita kena jaga setiap aspek dalam diri kita. Betul tuan-tuan? Bukan senang kita nak jaga, tapi sekurang-kurangnya kita cuba. Kita cuba agak-agak diri kita dah agak terhanyut, kita cuba tarik balik biar kita stick balik dengan kita punya target. Itu untuk nak memastikan puasa kita adalah puasa orang yang betul-betul puasa. Bukan semata-mata hanya menahan lapar dan juga dahaga. Sebab tu tuan-tuan, banyak hadis Nabi disebut tentang orang. Ada satu hadis Nabi yang Nabi sebut, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa ramai orang yang puasa tapi rupanya dia puasa ni semata-mata lapar sahaja.
dan boleh jadi, dan berapa ramai orang yang berkiam tapi rupanya dia hanya kiam saja, hanya semata-mata bersahur saja, dia tidak dapat fadilat dan dia tidak memperoleh kehebatan orang-orang puasa. Dan Nabi pernah sebut hadis lain, mafhum dia, Nabi sebut celakalah Nabi sebut celakalah ada 3 golongan kan. Celakalah bagi mereka ni. Yang satu kita ingat bila mana berselawat dia tidak membalas balik selawat kepada Nabi. Yang kedua, mereka masuk bulan Ramadan, bila keluar balik daripada bulan Ramadan dia tidak ada rasa apa-apa. Nabi sebut celakalah. Allahu Akbar, benda berat ni. Macam mana tuan-tuan berat untuk mendengar, begitulah lagi berat saya menyampaikan, terutama pada diri saya sendiri. Dan yang keempat, orang yang rugi dia berpuasa, iaitu apa dia? Orang yang berbuka. Baguslah buka, tapi dia tidak manfaatkan waktu buka untuk berdoa. Tuan-tuan, banyak fadilat, waktu-waktu mustajab kita berdoa, banyak waktu. Antaranya lah waktu di mana orang berpuasa ketika dia hendak berbuka. Ada tanya, bila Ustaz macam mana kita nak berdoa ketika berbuka tu? Adakah waktu kita makan makanan pertama tu? Waktu tu terpulang tuan-tuan. Bila waktu tu ada luas, ada nak 5 minit sebelum masuk waktu pun kita boleh berdoa. Semasa kita memakan, semasa kita menyuapkan makanan pertama, kita niat dalam hati pun kita dikira berdoa waktu berbuka puasa. Waktu tu terbuka. Yang penting semasa waktu nak berbuka tu kita pakat-pakat doa. Kenapa? Kerana Nabi sebut dalam hadis ni, mafhumnya 3 golongan, iaitu orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang berpuasa ketika dia hendak berbuka. Dan yang ketiga, orang yang dizalimi. 3 golongan ni insya-Allah doanya tanpa hijab, tanpa halangan, Allah dengar dan Allah terus akan kabulkan. Antara yang nombor 2 yang saya nak sentuh ialah orang berpuasa ketika dia hendak berbuka. Doa apa yang perlu saya doa ni? Terpulanglah ikut pada tuan-tuan. Kita ni semua ni banyak hajat, banyak keperluan. Doa. Kita nak doa semoga Allah Taala ampunkan dosa kita, doa. Kita nak Allah doa semoga rezeki melimpah ruah, doa. Kita nak doa supaya rezeki keluarga kita sihat walafiat, tenang, aman damai, keluarga aman damai, negara aman damai, doalah. Apa-apa yang hajat yang terdetik pada hati tuan-tuan, kita doalah. Kerana itulah waktu paling mustajab kita doa dikabulkan. Macam inilah tuan-tuan, contohlah waktu biasa kalau kita pergi pasar, kita mau beli belah, mesti ada waktu-waktu promotion kan. Ada waktu promotion, 90% off, 10% off, 70% off. Waktu tu limited. Bila tarikh ni hingga tarikh ni. Itu contoh kita di dunia. Begitulah juga contoh bila kita dalam amal ibadat. Ada waktu-waktu yang dia ada special offer yang Allah Ta'ala nak offer kepada hamba-hamba dia. Jadi waktu-waktu ni kita kena kejar. Jangan sesekali kita, mungkin kita terlupa, kita tahu dah. Dan second semuanya, saban tahun setiap kali Ramadan ni lah tajuk yang biasa kita akan bahaskan, kita akan sebut. Tapi biasalah manusia. Manusia tu pun datang daripada kalimah anisian, sentiasa lupa, sentiasa terleka. Jadi pentinglah kita ni saling ingat. Dan bila kita tengok balik poin-poin ni, sebenarnya dia sangat berkaitan rapat dengan kehidupan kita sehari-harian lah, kan? Amal-amalan kita. Dia bukan benda berat pun, benda yang ringan-ringan. Yang sebenarnya benda tu kita boleh lazimi, kita boleh cuba aplikasikan. Tak berat pun. Antara yang baguslah waktu kita nak berbuka ni supaya kita boleh berdoa. Janganlah waktu nak buka tu kita belasah pula tengok drama kan. Biasa waktu maghrib ni drama-drama yang paling best kan. Cuba apa kata waktu tu kita cuba tahan kejap. Kita ajak keluarga kita nak buka puasa ni, kita kumpul, kita doa sikit. Lepas tu kita bagi perhatian sikit supaya kita nak dapatkan fadilat waktu buka puasa itu. Ini empat golongan ataupun 4 perilaku yang mana mereka puas tapi sebenarnya dia rugi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini memberi kita pula untuk kita memperbaiki balik ibadah puasa kita sepanjang lagi berbaki 2 minggu lebih ni sebelum kita nak menuju ke akhir Ramadan. Ada masa lagi insya-Allah. Tuan-tuan jangan rasa down, jangan rasa putus asa. Macam mana Ustaz, 2 minggu lebih ni saya puasa rugi lah. Allah Ta'ala Maha menerima amalan hamba ni. Itu serah kepada Allah Ta'ala. Itu urusan dia. Urusan kita adalah kita buat sampai sebaik, kita perbaiki diri kita sampai sebaik. Mudah-mudahan insya-Allah kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dialah yang akan menilai amalan kita insya-Allah. Allah Ta'ala Maha Pemurah, lagi Maha Pengasihan dan Maha Rahmah. Maha Rahmah insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu saja untuk
perkongsian kongsi sini hari ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat dan juga pengajaran. Kita perbaiki puasa kita hari ini insya-Allah. Semoga kita nak keluar daripada bulan Ramadan ni kita menjadi orang yang baru. Orang yang baru, orang yang suci murni, mereka yang lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.